Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dan hari ini kita sambung dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat 118. Surah Al-Baqarah ayat 118 dari juzuk yang pertama muka surat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan puji yang setinggi-tingginya yang tidak pernah puas untuk kita mengucapkannya. Yang selama-lama kita hidup kita terikat dan tergantung dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keimanan kepada Allah adalah yang paling utama. Dan keimanan kepada Allah ini pada waktu-waktu tertentu ada bertambah dan berkurang. Kerana itulah sifat hati yang berbolak-balik. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan iman kita. Seperti mana doa yang Nabi ajarkan, lalu kita baca, Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Dan sebagaimana doa yang Allah sebut dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketetapan iman. Dan kita tidak pernah jemu dan tidak pernah bosan untuk berbicara tentang keimanan, kerana sifat hati kita yang begitulah, berbolak-balik. Dan sifat iman itu sendiri naik dan juga turun. Lalu bila kita, antara cara yang kita boleh buat, boleh lakukan untuk kita tetapkan iman kita ialah dengan kita senantiasa membaca Al-Quran. Kerana orang mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin apabila disebutkan kepada mereka nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kata Allah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Jadi antara sebab yang paling utama dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah ialah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah rezekikan kita dapat baca, dapat faham, dapat duduk menghabiskan waktu kita untuk Al-Quran. Dan kita tak nak jadi seperti orang-orang jahiliyah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca pada pagi ini. Apa yang Allah Ta'ala sebut?
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Maksudnya dan berkatalah orang-orang yang tidak tahu, yakni tiada ilmu pengetahuan, kalau kenapa tidak, ataupun alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad. Bila Nabi ajak mereka kepada Islam, mereka kata, kenapa Allah sendiri tak cakap dengan kami? Kenapa Allah tak cakap dengan kami supaya ajak kami beriman kepada Dia? Siapa yang kata macam ni? Siapakah yang dimaksudkan waqala allazina la ya'lamu? Berkatalah orang yang tiada ilmu pengetahuan. Bahasa Allah Ta'ala guna orang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu ni lah yang dipanggil sebagai orang jahiliyah, jahil. Dan mereka ni yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah musyriki al-Arab, orang musyrikin dari kalangan Arab. Bila diajak mereka beriman kepada Allah, mereka minta supaya Allah sendiri bagi tahu kepada mereka. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah, ataupun dia memberikan kepada kami tanda sesuatu, yakni mukjizat yang menunjukkan kebenaran dakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, kadzalika qala allazina min qablihim, begitulah dulu, demikianlah dahulu orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata, seperti mana yang dikatakan oleh mereka. Dia kata bukan musyrikin kata macam tu, dulu pun begitulah juga. Tashabahat qulubuhum, hampir-hampir sama, bukan hampir samalah, sama je hati-hati mereka. Tashabahat qulubuhum, hati mereka itu sama. Siapakah orang-orang terdahulu dari kalangan mereka? Itulah orang-orang yang menolak dakwah, orang yang menolak dakwah Rasul kepada mereka. Jadi orang musyrikin Arab bila diajak masuk Islam, dia suruh Allah bagi tahu sendiri. Allah Ta'ala kata, dulu pun macam ni juga. Dan lah kalau lebih spesifik, siapakah dari kalangan mereka? Orang-orang musyrikin, orang-orang yang menolak dakwah Rasul yang dulu, minta benda yang sama dengan apa yang musyrikin Arab minta. Mereka itulah Bani Israel yang minta dengan Nabi Musa, bukan setakat nak cakap, nak tengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Arinallaha jahrah, mereka kata, mana Tuhan? Cuba tunjuk kat kami Tuhan tu kat mana. Kami nak tengok Tuhan tu betul-betul nampak. Arinallaha jahrah. Jahrah ni makna dengan pandangan mata kasar ni, kami nak nampak Tuhan. Ini yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW, musyrikin Arab ni menolak dakwaan Rasul, sama je dengan orang-orang sebelum daripada mereka. Jadi yang dimaksudkan tidak berilmu tu ialah jahiliyah. Yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum mereka itu adalah golongan yang menentang Rasul, termasuklah Yahudi dan juga Nasrani. Dan kita dah nyatakan, bila mereka minta ni bukan tujuannya nak beriman, sebaliknya tujuan mereka untuk menolak dakwah Rasul. Allah Ta'ala kata, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah
menerangkan kepada mereka ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mau percaya dengan yakin. Kalau orang yang yakin, nescaya dia dah beriman. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Kami dah bagi dah petunjuk. Dan ini realiti, hakikat yang berlaku. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala nyatakan banyak ayat yang menyebut sifat penentangan yang ada dalam hati orang-orang musyrikin. Seperti contoh ayat ni. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang kepada mereka ayat keterangan daripada Allah, mereka kata kami tak nak beriman, sehingga datang kepada kami seperti mana rasul-rasul dulu bawa datang. Dia dah tahu cerita rasul-rasul terdahulu, dia nak mukjizat seperti mana yang ada pada rasul terdahulu. Allah Ta'ala kata, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia nak letak risalah, message yang dia nak bagi. So mukjizat ni Allah bagi mengikut kehendak Allah. Bukan Nabi boleh minta saja-saja dengan Allah, nak mukjizat macam ni, nak mukjizat macam tu, tak. Allah lebih tahu hak mana dia nak bagi. Tapi kesimpulannya, orang-orang penentang agama ni, penyakit yang ada di dalam hati mereka bukanlah penyakit, bukanlah menentang sahaja, bukanlah tak nak percaya sebab tak nampak, tak jelas, tapi hati mereka berpenyakit, iaitulah dalam hati mereka ada sifat degil dan penentangan. Itu je masalah dia. Sebab Allah Ta'ala kata, qad bayyannal ayat, kami dah jelaskan ayat-ayat keterangan. So dalam bentuk mukjizat banyak dah Nabi SAW tunjuk kepada mereka. Mukjizat bila berada dengan mereka. Suruh belah bulan. Suruh sebut sifat Isra' wal Mi'raj, Masjidil Aqsa ni macam mana, dah sebut dah kepada mereka. Berlaku surat perjanjian dimakan anai-anai dalam Kaabah, tak ada orang percaya, buka Kaabah betul seperti yang mana Nabi kata. Sebelum berlaku perang Badar, Nabi dah tunjuk dah, sini tempat mati fulan, sini tempat mati fulan, sini tempat mati fulan. Nabi tunjuk satu. Berlaku lepas pada perang habis, kutip mayat tempat hak Nabi sebut. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, pembesar-pembesar Arab mati. Nabi tunjuk satu-satu tempat dia. Tak ada. Kalau dari sudut mukjizat, sesungguhnya apa yang Nabi tunjukkan kepada mereka dengan izin Allah Azza wa Jalla, sebenarnya bagi orang yang yakin, beriman, mereka dah cukup dah tanda-tanda tersebut. Itu dari sudut mukjizat, benda-benda yang kehidupan mereka. Ada lagi mukjizat, the living mukjizat, mukjizat yang masih hidup sampai akhir zaman, mukjizat Al-Quran. Masa tu mereka hidup dengan syair. Bila turun Al-Quran, kalah syair mereka. Sehingga dengan kemahiran yang ada pada mereka, mereka tahu apa yang Nabi Muhammad ini baca bukan syair, bukan rekaan dia, sebab dia tidak tahu membaca, dia tidak tahu menulis, ummi. Tapi dia dapat baca ayat Quran yang lebih hebat daripada syair. The living mu'jizat sampai akhir zaman ada.
So bagi orang yang tunduk, tahu kebenaran, dia tunduk. Tapi yang ada dalam hati orang-orang kafir ini ialah al-kufru wal-inad. Bahasa Arab kata kekufuran dan degil di atas kekufuran. Biar nampak tanda pun tak nak beriman. Yang ni masalah. Sebab tu kita sebagai orang Islam ambillah panggil iktibar, pengajaran. Jangan ada pada kita ni sifat degil. Satu tahap, alhamdulillah kita dah beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Satu tahap, kita dah beriman kepada Allah, lahir dalam keluarga Islam, lahir dalam sebuah negara yang perlembagaannya meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Lahir dalam negara yang mana dihalang penyebaran agama lain selain daripada Islam. Nikmat, alhamdulillah. Saya tersudut tahap pertama dah beriman kepada Allah. Cuma jangan ada penyakit degil dalam hati. Degil macam mana? Kalau kita cakap kepada orang kafir, degil dari beriman kepada Allah. Tapi daripada orang-orang Islam yang dah beriman ni, kadang-kadang ada juga sifat degil. Degil macam mana? Degil dengan nak beramal pada apa yang telah mereka amalkan mengikut ajaran nenek moyang. Nenek moyang dulu buat macam ni, macam ni, macam ni. Kita kan dah beriman kepada Allah. Apabila kita dah beriman kepada Allah, ikutlah apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi SAW ajar. Atau tak boleh, ni dulu nenek moyang kami ajar buat macam ni. Perkataan tersebut hampir-hampir sama dengan perkataan orang-orang yang tidak beriman zaman dulu. Cuma mereka tak beriman langsung. Kita ni alhamdulillah sebab lahir sebagai orang Islam, kita Islam. Penyakit dalam hati tu kadang-kadang masih ada. Bila kita datang bawakan dalil dan hujjah, Nabi SAW ajarkan kita begini, Nabi SAW perintahkan kita begini, ini ayat Quran yang menyatakan demikian, ini hadis dari Nabi SAW yang menyatakan demikian. Bila sampai kepada dia, dia kata tak apalah, hak Nabi, kita nak buat hak macam mana kita buat dulu-dulu, seperti mana nenek moyang kita dulu buat. Maka ini adalah penyakit degil yang ada di dalam hati. Inad dipanggil. Bukan kerana tak ada keterangan, bukan kerana tak ada bukti, bukan kerana tak ada hujah, tapi kerana mereka tak nak meninggalkan apa yang mereka dah amalkan generasi demi generasi. Penyakit ni kalau boleh kita buang dalam hati kita. Kita buang. Sehingga hari ni datang je ayat Quran, datang je hadis Nabi SAW kepada kita, kita kata sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah dan aku taat pada apa yang engkau perintahkan kepada kami. Ini kalau kita tak mampu, Nabi kata, aku panggil fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah dalam kemampuan yang kamu ada. Tapi jangan bila kita ada kemampuan pergi buat benda yang lebih ataupun menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan degil ni penyakit yang ada bukan pada kanak-kanak, boleh jadi sampai orang dewasa, dan boleh jadi pada orang yang berkedudukan, berjawatan, dihormati. Lepas tu kita paling bimbang bila dah ramai pengikut. Bila dia ramai pengikut, nak kata tak tahu tu takut. Bila ramai pengikut, tiba-tiba dia buat satu kesalahan, orang tegur dia, padahal yang dia buat tu salah, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, tapi tak berani nak tarik balik.
Tak berani nak ubah disebabkan apa? Pengikut yang ada. Jadi bukan asal sifat degil tu original tak. Degil tu kerana malu. Degil tu kerana nak jaga hati orang. Degil tu kerana ada pengikut dan followers. Seperti mana degilnya Abu Talib. Abu Talib baik, baik sungguh. Baik Abu Talib ni. Kalau tak baik, takkanlah Nabi dalam ramai-ramai pak saudara dia, Nabi pilih duduk dengan Abu Talib lepas atuk dia mati. Kalau tidak baiknya Abu Talib ni, takkanlah dia jaga Nabi daripada Nabi umur 8 tahun sampailah Nabi kahwin, sampailah umur 40 tahun, sampailah Nabi dilantik menjadi Rasul. Dia masih lagi membela dan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya Abu Talib. Dia adalah pembesarnya Mekah. Dia adalah orang yang dihormati, anak kepada ketua Mekah dulu, Abdul Muttalib. Tapi apa yang menyebabkan dia dah tahu dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul. Dia tahu Nabi berada di atas kebenaran. Dia tahu anak saudara dia tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Dia tahu anak saudara dulu akhlak dia baik, digelar Al-Amin. Dia tahu semua tu. Tapi kedegilan itu bukan kerana degil sifat dia asli tak. Degil kerana malu kalau orang kata dia meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Sehingga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dia masuk Islam, alasan itulah yang Abu Jahal sebut kepada dia, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, kamu nak tinggalkan agamanya Abdul Muttalib. Akhir sekali dia malu. Akhir sekali dia kata apa? Ana ala millati Abdul Muttalib. Dia kata aku kekal di atas agamanya Abdul Muttalib, dan dia mati di atas agama tersebut. Bukan dia tak tahu. Jadi ini masalah hati. Bagaimana kita ni nak mendahulukan apa yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Dan ini semua kembali kepada hidayah Allah. Hari ni kita dapat hidayah ni, kita tak puji kita. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hati kita tunduk kepada wahyu. Kita puji Allah at the first place. Nombor satu, Allah lahirkan kita sebagai seorang Muslim dalam keluarga Muslim. Kemudian kita puji Allah pula, mak ayah kita Islam, dia ajarkan kita Islam, mengucap daripada kecil. Azan tu dah, orang yang lahir-lahir tu dah dengar dah kalimah azan ataupun iqamat. Tinggal lagi hijrah kita bila dah besar ni, boleh berfikir, belajarlah tentang agama kita sendiri. Ajarkanlah kepada anak cucu kita tentang agama dia. Kita bimbang penyakit degil yang ada dalam hati musyrikin Arab, tiba-tiba berjangkit juga. Bukan berjangkit lah, berjangkit ni ada orang yang duduk dekat-dekat ada. Tiba-tiba Allah bagi ada juga dalam hati sebahagian daripada orang yang dah mengaku Islam. Sebab kita ni Islam dengan keturunan. Alhamdulillah lah. Sebab keturunan tu kira. Yang penting Islam je. Kita tak cela pun, oh dia Islam sebab keturunan. Tak, itu bukan celaan. Cuma nak sebut itu nikmat yang Allah dah bagi, kena jaga betul-betul. Negara yang makmur ini, kita daripada dahulu lagi, siapa yang datang ke sini beragama Islam, walau apa pun asal keturunan, kita akan panggil dia sebagai saudara kita, dan kita iktiraf dia sebagai seorang Melayu. Sini ni alhamdulillah, sejak Islamnya raja, dia panggil apa, Mahawangsa tu, bukan Meru Mahawangsa. Meru Mahawangsa tu filem. Raja Kedah tua dulu pada 1136. Bermulanya Islam masuk 1136. Umat Islam Malaysia ni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
daripada tu subur makmur, negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai yang masuk Islam. Semua orang datang sini dikira saudara. Siapa-siapa Islam duduk sini saudara. Baik dia Cina ke, baik dia India ke, baik dia mari sini masuk Islam, kita akan register dia sebagai Melayu. Pasal apa? Sebab kita bangsa kita berpaksikan agama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma kerja kita jangan Melayu pada nama, tapi biarlah Melayu pada agama. Kerana agama itulah yang menjadikan kita orang menjadikan kita satu keluarga di tanah air ini. Kulit saya gelap tak cerah, tapi ada orang Melayu kulit dia cerah, orang Melayu kulit dia gelap. Orang Melayu pasal apa? Cek keturunan, dia ni tok nenek dia Cina, dia ni tok nenek dia Arab, yang ni tok nenek dia Turki, yang ni tok nenek dia India, ni tok nenek dia tak Hawaii mana. Ada mari satu rumpun ni warna kulit yang berbeza. Kalau tuan-tuan tengok orang Cina biasanya lebih kurang sama je kulit dia. Orang India lebih kurang sama je kulit dia. Orang Rusia lebih kurang sama je kulit dia. Orang Amerika lebih kurang sama je kulit dia. Tapi kita sini lain-lain kulit. Pasal apa? Sebab di sini kita disatukan bukan dengan warna kulit, tapi disatukan dengan agama kita. Ini nikmat. Nikmat yang ada pada kita. Jadi janganlah kita hari ini hilang nikmat yang utama ni. Ajarkanlah anak cucu kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jati diri dia sebagai seorang Muslim dijaga. Saya sebut perkara ni sebab cabaran kita di zaman ini ialah nak mempertahankan akidah agama kita sebagai agama yang betul, benar dan agama yang berdaulat. Dan kita memiliki satu tanggungjawab yang besar untuk orang panggil pass the baton. Maknanya generasi kita selepas ni, kita hari ni alhamdulillah dapat setara ni sebab generasi sebelum kita dah didik kita, dia serahkan kepada kita, ajar, hantar anak ke sekolah agama, hantar gini. Alhamdulillah generasi hari ni terbentuk dengan didikan generasi sebelumnya, dan generasi selepas kita akan terbentuk dengan apa yang kita bina pada hari ini. Sehari ini nikmat kita masjid, alhamdulillah makmur. Hari ini nikmat kita sekolah tahfiz banyak. Hari ini nikmat kita universiti Islam ada. Hari ini nikmat kita orang Islam boleh berpakaian bebas, tutup aurat boleh, pakai purdah boleh, pakai jubah boleh, pakai serban pun boleh. Nikmat alhamdulillah. Tapi jangan lupa di masa yang sama ada masuk dah unsur-unsur yang saya dah sebut selama ni. Liberalisme, pluralisme, menganggap Islam sama rata dengan agama lain, manusia bebas beragama, jangan ajak orang masuk agama dia. Ada sampai tahap bagi Islam ni seolah-olah jangan ajak orang lain masuk Islam, kerana biar dia bahagia dengan agama dia, kita bahagia dengan agama kita. Jangan ajak orang peluk isteri kita sebab dia dah bahagia dengan isteri dia. Oh, bahasa itu adalah satu analogi sesat. Islam, agama bukan isteri. Agama adalah cara hidup kita dan hubungan kita dengan pencipta kita. Tapi itulah masalah hati ni, kadang-kadang degil dia tu bukan disebabkan diri dia sendiri, tapi faktor luaran yang ada. So ada faktor dalaman terhadap degil ni, memang dia jenis degil. Dan ada juga faktor luaran yang menyebabkan dia degil di atas kekufuran. Faktor luaran ni kadang-kadang orang dok tengok, dulu mu tak pakai tudung, apa pula pakai tudung? Solehahnya. Dia pun alamak, kawan-kawan pula dok kata macam ni, dia tinggalkan istiqamah dia. Kita nak jaga solat 5 waktu, kadang-kadang orang dok perli.
ataupun bila kita nak lakukan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang gelar kita dengan gelaran macam-macam. Kita nak ajak orang kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sunnah, Nabi buat macam ni, Nabi ajar macam ni, Nabi kata macam ni, Nabi suruh macam ni. Tiba-tiba orang gelar macam-macam. Ini faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu kadang-kadang berada dalam kedegilan. Boleh jadi faktor luaran, boleh jadi faktor dalaman. Jadi kita ni di saat inilah kan, inilah bentuk ujian yang ada. Kita diuji bagaimana Allah dah bagi tahu kepada kita, sejauh mana kita tunduk dan patuh kepada apa yang Allah bagi tahu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikut hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dalam bab akidah, bab tauhid. Kita beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergembira dengan apa yang Allah taala wahyukan, dan kita bergembira dengan kelebihan dan kemuliaan dari Allah. Sebab itu semalam kita dah sebut, jadi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketamakan Nabi adalah pada apa yang ada di sisi Allah. Jadi kegembiraan Nabi bila sesuatu datang dari Allah, dia gembira. Bila sesuatu yang datang dari urusan dunia, dia biasa-biasa saja. Tapi bila datang dari Allah, Nabi gembira. Ini hati yang beriman. So kalau orang datang dekat Ramadan ni dia gembira, tahulah, oh gembiranya dia dengan Ramadan sebab dia suka apa yang ada di sisi Allah. Tapi kalau nak masuk Ramadan dia susah hati, lepas ni tak boleh makan, tak boleh minum dah, maka dia lebih suka kepada hari raya, kegembiraan dia dalam urusan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, faktor-faktor itulah yang kita jaga dan kita minta supaya Allah letak kita dalam tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan kejiranan yang baik, dalam sahabat yang baik, sehingga akhirnya faktor kedegilan itu ada minimum pada kita, insya-Allah. Kadang-kadang orang pakai kita pun degil juga. Dia kata lagu tu, demo pun degil juga. Degil tak nak ikut macam orang lain. Dia degil, istilah degil, ta'assub. Lebih kurang sama. Ada satu lagi, hak ni degil dan ta'assub atas kebenaran. Tapi kita tak panggil ta'assub, dia panggil i'tisam. Ini Allah Ta'ala kata berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang ni hak Nabi SAW kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Nabi kata gigitlah dengan gigi geraham. Ini dari sudut bahasa degil juga. Dari sudut bahasa, oh degil, siapa gigit dengan gigi geraham, tak cabut dah. Oh degilnya. Tapi ini dia panggil degil atas kebenaran. Dalam bahasa syariat dia tidak panggil ta'assub. Dalam bahasa syariat dia tak panggil inat. Dari sudut bahasa biasa mungkin orang panggil degil, tapi di sisi agama dia dipanggil berpegang teguh dengan sunnah. Kerana ini adalah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada degil yang baik. Apa dia? Degil apabila kita dah jumpa sesuatu kebenaran, kita tak tinggallah kebenaran tersebut. Inilah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Batu besar di atas dada, tengah terik matahari. Kamu kufur dengan ajaran Muhammad. Dia kata ahadun ahad, ahadun ahad. Allah itu satu, satu, satu. Maknanya Allah itu satu. Kalau bahasa orang Arab, degilnya mu ni, di sisi musyrikin dipanggil degil, tapi di sisi Allah ini dipanggil istiqamah dan juga i'tisam.
Inilah yang berlaku kepada Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir. Bila tuan dia kata, kufurlah kamu dengan ajaran Muhammad, dia kata tak, walaupun dibunuh, akhirnya dia mati sebagai syahidah. Ini kita tak panggil degil dalam agama. Ini dipanggil berpegang teguh dengan tali Allah. Dan ini dipanggil i'tisam. Sekali lagi saya sebut al-i'tisam. Beza dia dengan degil yang dicela ialah degil yang dicela bila mereka degil di atas kebatilan, bila mereka degil dalam keadaan menyelisihi sunnah Nabi, bila keadaan mereka degil walaupun mereka bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita panggil al-inad wa ta'assub. Tapi kalau dia dah dapat tahu kebenaran, seperti contoh lagi ahli sihir Fir'aun, hari tu dia sujud, hari tu juga dia beriman, paginya dia kufur, tengah harinya beriman, petangnya syahid. Nak katakan paginya dia ahli sihir, lawan sihir dengan Nabi Musa, gong lawan dengan Nabi Musa. Lepas dia kalah, dia tahu Nabi Musa ni bawa kebenaran. Yang Nabi Musa campak tongkat tu bukan ilmu sihir. Ilmu sihir tak akan boleh makan tali-tali mereka. Dia berkata, ini memang Rasul daripada Allah, kami beriman dengan Musa dan kami beriman dengan Tuhannya Musa. Tengah hari dia beriman, lalu dia sujud kepada Allah. Fir'aun pun marah ke dia, tangkap, ikat, potong kaki, potong tangan secara bersilang. Petangnya mereka mati sebagai syahid. Padahal Fir'aun suruh kembali kepada agama. Tak, pasal apa? Bila dah jumpa kebenaran, dia kata kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi alhayatad dunya. Fir'aun, mu buatlah apa yang kamu nak buat, kami dah beriman kepada Allah. Kamu hanya boleh menentukan hidup kami selama di dunia ni dah. Akhirat nanti kamu tidak lagi berkuasa, kami beriman kepada Allah, Tuhannya Musa. Ini dia tak panggil degil dah. Degil ni kalau diajak masuk Islam tak nak degil. Tapi bila dah kenal kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran, ini dipanggil i'tisam. Jadi pesanan kita kepada ahli sunnah, orang beriman kepada sunnah Nabi ni, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah dengan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Beza dia kebenaran. So dalam menentukan kebenaran itu, Allah Ta'ala kata, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utuskan kamu wahai Muhammad dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, dan membawa berkhabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa nadhira, dan membawa amaran dan ancaman kepada orang-orang yang ingkar. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dipinta bertanggungjawab tentang ahli neraka. So wahai Muhammad, tugas kamu menyampaikan, kalau orang tak beriman kepada kamu, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan pada apa yang mereka lakukan. Jadi dah sampaikan dah, kamu datang bawa kebenaran, baru khabar gembira kepada beriman, bagi khabar ancaman neraka kepada orang kufur. Kalau dia tak beriman juga, tugas kamu selesai, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan lagi dengan kekufuran orang setelah daripada itu. So inilah mesej yang Allah bagi, dan inilah juga apa yang kita wariskan daripada Nabi. Kerja Nabi, kerja kita hanya menyampaikan.
Kalau setelah menyampaikan orang tak beriman juga, tak nak dengar juga, tafaddal, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita pesan kepada dia, hati-hati. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan dengan kekufuran, tapi kita akan dipertanggungjawabkan kalau kita tidak menyampaikan. Yang itu bahaya juga. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadilah orang yang menyambung dakwah Rasul. Hari ini siapa-siapa pun boleh jadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi dah bagi watikah kepada semua umat dia. Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini watikah yang Nabi dah bagi kepada semua umat dia. Kalau kita tahu tentang agama kita, walau sekadar satu ayat, dia dah layak untuk jadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi menjadi kewajipan kepada kita untuk menyampaikan mesej Islam ini kepada seluruh manusia yang kita kenal. Cara dia macam mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cara tu terpulang. Yang penting ada hikmah dan dengan nasihat yang baik. Terpulanglah cara kita macam mana. Sebab itu agama ini kita mesti jaga, dan agama ini kita mesti istiqamah di atasnya. Sekali lagi saya katakan, nikmat iman adalah nikmat yang paling besar, dan kita minta kepada Allah agar hati kita menjadi lunak dan tunduk dengan kebenaran dan tidak degil di atas kebatilan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan sekali lagi, insyaAllah. Hari Selasa juga, hari Senin masih lagi ada kerja. Yang cuti sekolah ni tak habis lagi kerja. Jadi insyaAllah hari Selasa kita akan sambung lagi. Wallahu ta'ala alam. Ramadan akan ada macam biasalah, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.